Buletin Didik 29 Julai bersama saya, Syafri Izon Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Guru perlu berikan penilaian secara jujur dan ikhlas berdasarkan prestasi sebenar dan kesungguhan murid berusaha membuat penambahbaikan. Penilaian sebenar oleh guru yang lebih dekat dan mengenali murid amat penting dalam membolehkan usaha melakukan intervensi bersesuaian terhadap sebarang kekurangan murid tersebut. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin dalam perkongsiannya ketika memenuhi undangan ke Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur semalam menyentuh tentang peri pentingnya nilai kejujuran dan keikhlasan sebagai pendidik dalam memberi penilaian terhadap prestasi murid. Setiap guru harus berpegang bahawa tugas yang diamanahkan ini adalah untuk membina dan menyerlahkan potensi anak-anak didik supaya apabila keluar dari sistem pendidikan kelak, anak-anak ini mempunyai karakter yang hebat dan boleh bersaing walau di mana mereka berada. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih atas jasa dan pengorbanan cikgu yang tidak pernah jemu mendidik dan mencorak anak-anak generasi pewaris negara. Sektor koperasi sentiasa memainkan peranan besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi sektor ketiga penyumbang ekonomi negara. Begitu juga dengan gerakan koperasi sekolah yang memainkan peranan yang penting setaraf dengan koperasi dewasa. Gerakan koperasi sekolah yang mempunyai modal saham dan yuran terkumpul sebanyak RM29.6 juta dengan aset berjumlah RM416.86 juta serta perolehannya mencecah RM318.6 juta membuktikan koperasi memainkan peranan yang besar dalam menjana pendapatan untuk sekolah dan mampu mengimbangi aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Kementerian Pendidikan Malaysia menzahirkan rasa bangga dengan kesungguhan dan minat yang ditunjukkan oleh anggota koperasi sekolah dalam menjayakan koperasi sekolah sehingga berada pada tahap hari ini. Timbalan Menteri Datuk Muhammad Alamin melalui perkongsiannya berkata, dengan angka keanggotaan koperasi sekolah yang memberangsangkan, beliau percaya koperasi sekolah mampu membantu kerajaan menangani isu-isu yang berkaitan dengan kepenggunaan. Contohnya, penjualan barangan keperluan pada harga yang berpatutan dengan bekalan terjamin melalui program BA100. Ujarnya lagi, dengan keanggotaan hampir 2 juta pengguna yang terdiri daripada pelajar-pelajar, guru dan kaki tangan sekolah, ia boleh membantu kerajaan mengatasi masalah kos sara hidup melalui peruncitan koperasi sekolah. Selain dapat menjana pendapatan koperasi sekolah dan seterusnya menyumbang pertumbuhan ekonomi negara. Semalam beliau merasmikan Majlis Penutupan Pertandingan Deklamasi Sajak Koperasi Sekolah 2022 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Wisma Ungku Abdul Aziz, Petaling Jaya. Berbekalkan barangan terpakai daripada tempat duduk kereta dan komputer lama, sekumpulan pelajar Sekolah Kebangsaan Gong Nangka mengubah salah sebuah sudut belajar menjadi tempat simulator penerbangan. Simulator pesawat yang diletakkan di pusat sumber sekolah ini turut lengkap dengan aktiviti simulasi dan ujian penerbangan. Guru Penyelaras Kelab Aeronautik SK Gong Nangka, Syed Hassan Syukri Tuan Hadi berkata, kos keseluruhan untuk membina alat simulator penerbangan ini hanyalah sekitar RM5,000 sahaja jika dibandingkan dengan kos bikin menggunakan peralatan baharu sebanyak RM20,000. Pembinaannya memakan masa hampir 5 bulan dan siap sepenuhnya pada September 2016. Pada awalnya kita bina sebuah simulator. Simulator ini kita modelkan mengikut pesawat Boeing 737 lah dari segi softwarenya. Cuma hardwarenya kita mengikut sistem konfigurasi pesawat Airbus lah, kita menggunakan side stick. Itu pada awalnya, dan sekarang kita bina satu lagi pesawat simulator untuk pesawat ringan. Kita bina mengikut desain pesawat Cessna lah. Dalam membangunkan simulator penerbangan ini, Cikgu Syed Hassan Syukri turut mendapatkan hikmat nasihat daripada juruterbang Qatar Airways serta jurutera simulator penerbangan daripada syarikat pengendali antarabangsa. Seperti berada dalam kokpit pesawat sebenar, pelajar berpeluang mengendali pesawat semasa pelepasan, navigasi serta pendaratan. Kita juga boleh gunakan simulator ini sebagai satu alat bantu mengajar lah.
di mana dalam paparan ataupun display bagi simulator ni ada beberapa indicators yang pelajar ni boleh kita terangkan mereka, contohnya kelajuan pesawat, altitude, navigation dan sebagainya. Jadi kita boleh kaitkan elemen-elemen ini dalam dengan apa yang mereka telah pelajari dalam subjek tertentu lah. Alat simulator ini secara tidak langsung berjaya meningkatkan prestasi murid di dalam mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, terutama berkaitan dunia penerbangan. Kejohanan merentas Desa Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Kuala Terengganu berlangsung dengan jayanya. Kontingen Kelantan muncul juara keseluruhan dengan membawa pulang piala pusingan kejohanan. Seramai 209 peserta daripada 16 kontingen negeri mengambil bahagian dalam kejohanan yang dianjurkan Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Pelepasan perlumbaan disempurnakan secara berperingkat oleh Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu Abdul Muingah di persisiran pantai seberang Takir. Terdapat 6 kategori dipertandingkan, iaitu lelaki bawah 12, 15 dan 19 tahun serta perempuan bawah 12, 15 dan 19 tahun. Jarak larian pula antara 3 hingga 7 km mengikut kategori. Muhammad Azizi Abdullah dari Terengganu berjaya memenangi kategori lelaki bawah 19 tahun. Muhammad Adam Farish Ahmad Tajuddin dari Perlis pula ungguli kategori lelaki bawah 15 tahun. Manakala Muhammad Zakwan Al-Fikzan memenangi kategori lelaki bawah 12 tahun. Bagi kategori pelajar perempuan bawah 19 tahun, juara menjadi milik Nur Faizah Syahwani Rozali dari Perlis. Kategori bawah 15 tahun turut diungguli pelari dari Perlis iaitu Nur Arisha Nabila Adi Fazril. Manakala juara bagi kategori bawah 12 tahun pula menjadi milik Jaslyn Jaimi dari Sabah. Kita nak melahirkan atlet-atlet bukan sahaja kalangan murid perdana tetapi juga di kalangan pendidik askar sebagai bekalan untuk kita bertanding peringkat MST dan juga peringkat antarabangsa dan seterusnya insya-Allah. Dan selain dari itu objektifnya adalah talian pekan ialah untuk menjadikan kekuatan fizikal kepada murid-murid pendidikan khas terutamanya. Politeknik Sultan Idris Shah muncul johan keseluruhan kejohanan Persekutuan Bola Sepak Robot Antarabangsa FIRA 2022 selepas berjaya merangkul 4 emas, 1 perak dan 3 gangsa dalam kejohanan selama 4 hari itu. Tempat kedua dimenangi Politeknik Sultan Azlan Shah yang merangkul 3 emas, 5 perak dan 2 gangsa. Manakala tempat ketiga disandang Politeknik Port Dickson dengan 3 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Kejohanan disertai 234 peserta termasuk 10 buah sekolah menengah sekitar Pasir Gudang. Ia bertujuan memperkenalkan bidang autonomous robot melalui pertandingan FIRA Robot Soccer. 7 kategori dipertandingkan iaitu Simurasot, Airtron, Androsot, Robosot, MyBot, Eurocup, iBot dan 20 subkategori. Hadiah disampaikan oleh Ketua Pengarah JPPKK Zainab Ahmad. Untuk TVET ni dia akan memberi peluang pemilihan kerjaya yang lebih berteraskan teknologi dan digital. Yang mana negara kita menuju ke arah itulah industri perindustrian yang keempat. Kali ketiga alhamdulillah hasil kerjasama semua pelajar dan Tuan Pengarah kami sebelah saya ni kita dapat berjaya mendapat johan keseluruhan untuk edisi 15 FIRA kali ini. Sungguh tak diduga lah dengan singkat je kami berlatih tapi alhamdulillah kita dapat berjaya memperoleh kejayaan. Itu. Dah 3 kali menang, ada macam ramuan ke rahsia ke macam mana boleh menang? Okey. Rahsianya adalah kami menggunakan alumni Puisi Robot Team yang datang untuk memberi pendedahan kepada pelapis-pelapis baru. Kali ini saya dapat pengalaman untuk menerbangkan drone dan
Dekat sini saya telah berjaya menunjukkan kemahiran saya dalam piloting dan nampak pertandingan ini memang membuktikan kemahiran seseorang pilot tersebut untuk menang dan mencapai masa yang tersingkat untuk menyelesaikan satu lap tersebut. Jadi untuk FIRA tahun 2021 kami berjaya mendapat peringkat seterusnya untuk antarabangsa FIRA World. Masalah harimau Malaya di ambang kepupusan hanya dapat diatasi jika semua pihak berganding bahu dan bersungguh-sungguh menyelamatkan haiwan itu. Pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah bertitah, selain tindakan kerajaan, golongan belia perlu memainkan peranan dengan memanfaatkan teknologi maklumat mendidik kepentingan harimau dan ancaman dihadapi haiwan itu. Menerusi kenyataan sempena Hari Harimau Sedunia hari ini, Baginda menitahkan semua agensi kerajaan perlu tegas melindungi hidupan liar dan habitatnya. Undang-undang tegas untuk melindungi hidupan liar dan kawasan hutan tidak bermakna jika tiada penguatkuasaan. Baginda yakin populasi haiwan itu akan bertambah jika semua pihak bekerjasama memastikan kesinambungan populasi harimau Malaya dan melindungi hutan negara yang kaya dengan pelbagai khazanah biodiversity. Bagi pemeliharaan harimau Malaya di Pahang, titah Baginda, Jawatan Kuasa Hidupan Liar Pahang di bawah Majlis Biodiversity Negeri Pahang diwujudkan untuk memerangi pemburuan haram. Selain itu, kempen Selamatkan Harimau Malaya juga dilihat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu pemeliharaan spesies tersebut. Baginda optimis, usaha sedang dan akan dilakukan dapat meningkatkan populasi harimau Malaya dengan membandingkan kejayaan usaha seperti itu dilaksanakan di Nepal, India, Bhutan, China serta Rusia. Bersua kembali. Cermin mata realiti tambahan atau augmented reality AR dilihat mampu mengubah kehidupan 12 juta orang kurang upaya OKU pendengaran di United Kingdom. Sebuah syarikat tempatan memperkenalkan aplikasi yang boleh menukar perbualan langsung kepada paparan di cermin mata AR. Ia sekaligus menambah kepelbagaian akses untuk individu yang memerlukannya. Ini bukan cermin mata hitam tipikal. Josh Feldman yang mengalami masalah pendengaran sejak lahir menggunakannya untuk membaca setiap perbualan yang disampaikan kepadanya. Cermin mata ini dilengkapi ciri AR yang boleh memaparkan pelbagai kandungan dalam bentuk visual. Cara ini membolehkan Feldman mengikuti sebarang percakapan atau perbualan langsung tanpa perlu melihat pergerakan bibir mereka. Ia dilihat lebih relevan kini kerana ramai orang memakai pelitup muka. To have a conversation where you're not looking at the person you're speaking to, wow. And I think the people who are hard of hearing would understand the feeling that I had when I had that conversation, which lasted about 5 minutes, and I didn't look at the person to my right once, and solely looked ahead. That could be it's a life-changing moment. Syarikat yang membuat cermin mata ini ialah X-ray Glass yang hanya ditubuhkan kurang 3 bulan lalu. Mereka menggunakan teknologi sedia ada, menggabungkan AR dengan transkripsi audio. I think the real breakthrough will be when we get smart contact lenses. That will be the thing that actually revolutionises this space. And the very first prototypes are just coming out, and they will go mainstream within the next 2 to 3 years. But then you will always be in an augmented reality world. Selain perbualan langsung, pemakai juga boleh menggunakannya untuk perbualan di telefon bimbit. Produk ini ditawarkan menerusi ciri premium dengan harga serendah RM55 sebulan. Manakala aplikasinya yang sudah pun digunakan ramai OKU pendengaran adalah percuma.
Rangka dinosaur Gorgosaurus dijual pada harga $6.1 juta atau kira-kira 27 juta ringgit. Menurut firma lelongan Sotheby's, ia adalah salah satu dinosaur paling berharga yang pernah muncul di pasaran. Rangka haiwan setinggi 3 meter dengan panjang 6.7 meter dan mempunyai berat kira-kira 2 tan itu ditemui di Montana, Amerika Syarikat pada tahun 2018. Gorgosaurus pernah hidup di bumi kira-kira 77 juta tahun dahulu. Pakar paleontologi menyatakan bahawa haiwan berkenaan lebih ganas dan lebih pantas daripada dinosaur T-Rex dengan gigitan lebih kuat. I think there will be interest from both privates and museums. My experience so far with those clients of mine that do own dinosaurs is that they give them to museums. Where do you put this? I mean, very few people actually have the space to put something like this in their homes. And for those people that are in love with dinosaurs, part of that love is sharing it with other people. Penjualan itu juga menandakan kali pertama Sotheby's melelong rangka dinosaur penuh sejak ia menjual Zoo T-Rex pada tahun 1997 dengan harga $8.36 juta atau 37 juta ringgit. Adat pengebumian tempayan diamalkan oleh masyarakat di Sabah, Sarawak dan Terengganu. Menurut Muzium Negara, pentarikhan ke atas amalan ini di Gua Niah, Sarawak berusia akhir abad kedua sebelum Masihi, di mana tembikar tanah digunakan untuk menyimpan abu dan tulang mayat yang dibakar. Terdapat kesan-kesan damar yang digunakan untuk membakar mayat pada tulang-tulang yang disimpan di dalam tempayan. Terdapat juga beberapa kaedah pengebumian tempayan diamalkan masyarakat di Sabah dan Sarawak, di mana beberapa individu dimasukkan ke dalam satu tempayan. Dengan kaedah ini, mayat dibiarkan reput di tempat yang selamat. Kemudian tulang serta tengkorak diambil dan disusun di dalam tempayan untuk dikebumikan dengan meletakkannya di atas lantai gua-gua batu kapur. Masyarakat Kelabit di Sarawak pula meletakkan tempayan mayat berhampiran struktur megalit yang dibina khas di suatu kawasan di dalam hutan. Sukan. 6 acara sukan menampilkan cabaran atlet negara hari ini pada Tamasya Sukan Commonwealth di Birmingham. Ia membabitkan acara bowling padang, badminton, gimnastik artistik, triathlon, rugby 7 sebelah dan pimpong. Dan menepati ramalan, skuad badminton mudah menundukkan Zambia 5-0 dalam aksi kumpulan D. Antara yang sedang beraksi, atlet autism berusia 17 tahun, Isaac Tan Zen Wei, yang membawa cabaran negara dalam acara triathlon. Pada tamasya kali ini, Isaac diletakkan sasaran mencipta kepantasan di bawah 1 jam bagi mengatasi rekod terbaiknya 1 jam 1 minit /05 saat pada kejohanan Pecut Triathlon Asia 2022 Sejong, Korea Selatan. Seramai 49 atlet akan bersaing pada acara final ini dengan kebanyakannya adalah atlet profesional yang sedang berlangsung di Sutton Park, Sutton Coldfield. Mereka akan berdepan 3 disiplin iaitu berenang sejauh 750 meter, berbasikal 20 km dan berlari sejauh 5 km. Isaac yang juga pelajar sebuah sekolah antarabangsa di Putrajaya turut menjalani persiapan rapi sebelum tiba di Birmingham pada Ahad lalu. Tekadnya mahu membuktikan autism bukanlah penghalang untuk memberikan aksi terbaik. Muncul atlet termuda dalam acara triathlon di Birmingham, dia mengakui sedikit gemetar tetapi teruja memberi saingan terbaik. Apa yang pasti, Isaac sentiasa mendapat sokongan penuh rakan-rakan atlet di perkampungan sukan di Universiti Warwick. Dalam pada itu, Tamasya Sukan Commonwealth Birmingham 2022 dibuka secara rasmi awal pagi tadi di Stadium Alexander Birmingham. Tumpuan semestinya terarah kepada kontingen negara yang berjalan megah diketuai atlet squash wanita Aifa Azman dan atlet powerlifting Boni Bundi Augustin. Stadium Alexander meriah dengan pelbagai pertunjukan kebudayaan dan tradisi masyarakat Birmingham yang dipertontonkan dalam bentuk tarian, nyanyian dan lakonan kepada 30,000 penonton yang hadir. Suasana penuh warna-warni dan menghiburkan.
Sudah tentunya yang paling dinanti adalah perbarisan masuk semua 172 negara Commonwealth yang mengambil bahagian. Malaysia adalah kontingen ke-42 yang diperkenalkan menerusi kemasukan mengikut benua diketuai negara tuan rumah England. Aifa Azman dan Boni Buni Augustin paling berbangga selaku pembawa jalur gemilang. Edisi ke-22 kemudiannya dirasmikan Prince of Wales, Putera Charles yang mewakili bondanya Ratu Elizabeth. Tiada nyalaan obor, namun Birmingham menggunakan imejan kristal sebagai simbol bermulanya tamasha. Upacara diakhiri dengan pertunjukan bunga api ringkas dan persembahan artis popular. Tamasha 11 hari ini menghimpunkan lebih 5,000 atlet yang bertanding dalam 19 jenis sukan. Sementara itu, pakaian rasmi kontingen negara di upacara pembukaan antara yang menjadi tumpuan. Busana yang direka berlambangkan paradigma bunga kebangsaan iaitu bunga raya yang diberi sentuhan batik abstrak. Ia melambangkan keharmonian dan perpaduan rakyat Malaysia, simbolik bagi menyemarakkan semangat patriotisme atlet. Atlet lelaki berbaju Melayu berwarna krim berbutang 5 dilengkapi kain samping bercorak melambangkan kegagahan. Manakala atlet wanita berkebaya pendek ala kebaya peranakan dengan diberi suntikan moden. Ia turut dilengkapi selendang organza bersulam melambangkan kepelbagaian budaya dan etnik dalam keluarga Malaysia. Sukan Commonwealth Birmingham juga pastinya cukup istimewa kerana memiliki sentuhan rakyat Malaysia iaitu maskot tamasha yang menjadi tarikan utama. Berupa seekor lembu bernama Perry, ia dihasilkan menerusi idea adik Emma Low, rakyat Malaysia berusia 12 tahun. Rekan Emma terpilih selepas memenangi acara mencipta maskot yang disertai ribuan kanak-kanak berusia 5 hingga 15 tahun di sekitar Birmingham dan West Midlands pada tahun 2020. Menurutnya, pemilihan lembu jantan sebagai maskot adalah berdasarkan nama tempat yang terdapat di kota Birmingham iaitu Bullring. Emma turut hadir ke Birmingham kira-kira 2 jam perjalanan dari rumahnya di Bolton bersama ibu bapa serta adiknya yang dijemput khas sempena upacara pembukaan rasmi di Stadium Alexander. Kekejohanan tenis ITF, gandingan negara Hao Shengkuai dan Said Agil Said Naguib gagal menempah tiket ke separuh akhir. Mereka tewas 1-2 kepada beregu dari Jepun. Tertangguh sehari selepas dihentikan semalam susulan hujan lebat, gandingan Hao Shengkuai dan Said Agil Said Naguib kembali meneruskan saingan suku akhir di Pusat Tenis Jalan Duta. Permainan kemas berjaya dipamerkan beregu negara apabila mengatasi Shinji Hazawa dan Kento Takeuchi dengan kemenangan 6-4 pada set pertama. Pertarungan sengit terus disajikan kedua-dua pasangan pada set kedua. Terikat 5-1 satu ketika, Shengkuai dan Said Agil tidak bernasib baik, tewas 5-7. Set penentuan terus menyaksikan penguasaan beregu Jepun yang menamatkan permainan 10-5 untuk mara ke separuh akhir. Kekalahan yang dialami Shengkuai dan Said Agil bermakna berakhirnya cabaran negara pada kejohanan ini. Tempat penampungan air bersejarah Basilika Sistine di Istanbul, Turki dibuka semula selepas ditutup 5 tahun. Paparan versi terbaharunya yang lebih menarik mengakhiri Buletin Didik. Saya Syafri Izon Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.